Hello, hai, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Mikuan bin Muhammad Izan. Saya akan menerangkan tentang itu adalah membaca data aspek sistem. Setelah itu, seorang pilih beberapa tajuk secara berurutan sehingga akhir nota untuk dibentangkan. Anda dikali membentang dalam video-video rekaman. Okey. First adalah di sini kita akan membaca sini ada introduction. Apa itu ada knowledge? Apa itu adalah pengetahuan ataupun know how. Ah, dalam 1970 century, 90 tahun 1970, finally dapat accept, it was finally that's to make a machine solve an intellectual problem. To know a solution, in other words, one has to have knowledge. Nak kata sini, kalau kata tahun 1997 ni, pasal ni orang kata orang semua dah setuju untuk nak letakkan mesin tu ada akal, ada fikiran, ada intellectual di situ dan ada knowledge. Knowledge is for know and how. Okay. What is knowledge? Knowledge is theoretical of practical understand of a subject or domain. Okay. Knowledge is a sum of current non. Knowledge is power. Yes. The knowledge is very power. Those who possess knowledge are called expert. Yes. Siapa yang tahu knowledge, dia dia akan menjadi pakar atau adalah expert. Okay. Dan they are most powerful important people that and in their organizations. Any success any successful company has at least a few first class expert. It cannot remain in business without them. Ya, betul. Di dalam sesebuah ni, knowledge ni adalah satu yang power lah untuk kita dapat satu. Bila kita orang berilmu ni ada knowledge ni, orang kata kita expert, dan dia adalah orang yang paling power di dalam satu organisasi tu lah. Sebabkan apa? Dia ada knowledge, jadi dia boleh mengaruh orang dari bawah. Sebabkan dia berpengalaman. Dia ni adalah orang yang berjaya lah di dalam sesebuah company lah untuk knowledge. Okay. Dia tengok who is generally acknowledged as an expert. Dia apa? Anyone can be considered a domain expert if her or she has deep knowledge of the facts or rules lah. Practical experience in a particular domain. The area domain may limited. For example, expert in the system semua lah. Okay. Who is generally acknowledged as an expert? Sesiapa saja boleh jadi orang yang ada knowledge, yang mengetahui apa fakta dan peraturan di dalam sebuah knowledge tu lah. Dan tak semestinya knowledge ni macam-macam lah knowledge yang boleh. Ada orang ni ada knowledge dan dia expert lah. Okay. Ada orang expert buat electrical machine, untuk nak buat apa, untuk nak baikin transformer dan sebagainya lah. Ada orang knowledge dalam kehidupan untuk nak apa, untuk insurans kan, ataupun ada orang skill macam mana untuk mengendalikan sesuatu barang kan. Okey, sekarang ni kita fikir macam mana orang expert, how do expert things. Jom kita tengok. Kita baca. The human mental process is internal, is too complex be represented as an algorithm. However, most experts are capable of expressing their knowledge in form of rules, problem solving. Ya, betul. Consider an example. Imagine you meet an alien. He want to cross a road. Can you help him? You an expert crossing road. You have been job survey those you are able to teach alien how to do it. Okay. Di sini kita tengok lah. Ni dia bagi contoh macam mana expert ni. Sebenarnya orang expert ni dia akan ada if then. Okay. If benda ni rosak, then kita kena apa? If apa ni rosak, kena apa? If jadi macam ni, buat nak apa? Orang expert. Sebab apa? Dia dah faham. Dia dah berpengalaman. Okay. Jom kita tengok. Bila alien ni, macam mana kita nak mengajak dia? Sebabkan kita, dari contoh ni, kita boleh nampak bahawa alien ni nak minta jalan.
Jadi macam mana kita nak terangkan dia? Okey, dari sini kita boleh tengok, jika traffic light itu warna hijau, maka dia boleh jalan. Jika traffic light itu warna merah, dia kena berhenti. Simple as that. Lepas tu dia ada terang sikit bawah ni. This statement represent if and then. Yeah, if and then. Jika dan maka. From are called production rules or just rules. In term rule in AI, which most commonly used type of knowledge represented can be defined as a if and then. Such a relate, give information or facts if part some action and then part. Situ lah. Nak terang sini bahawa contohnya kita sembang dengan apa? Cortana. Kita tanya dia tentang hari ni berapa hari bulan. Okey. Macam tu kan dengan AI ni. Kita if manusia bertanya tentang kalender, then bacalah AI tu akan baca tarikh hari ni ataupun dia display pada hari ini. Macam tu lah. Okey, jom kita tengok rule as knowledge represented technique. Dia kata ni, any rules consist of two part. Dua part, itulah if dengan then. Okey. If adalah premise or condition. Paling senang if ni adalah kita panggil dia kondisi lah. Kondisi. Apa yang kondisi yang kita nak, contohnya kondisi. Kondisinya kita tadi saya apa? Nak cakap tentang tarikh. If aku nak tahu tarikh, itulah kondisi. Then dia kita tengok then part, the part of then ni is called a consequence. Itulah akibat ataupun conclusion ataupun action. Okey. Bila dah itu kita tanya, AI mesti jawab kata hari ni adalah berapa, hari bulan berapa. Sebab apa? Yang tu dia punya consequence dia. Sebab apa? Kita tanya pada AI tu. Okey, jom kita tengok lagi sekali. Ada satu ni yang panggil a rule can have a multiple antecedent joined by keywords and on or ataupun kombinasi of both. Okey. Tadi dengan if dengan then kan? Ni okey tak apa. Contohnya kan tadi kata if dia tanya tarikh hari ni berapa ataupun hari ni berapa hari ni hari apa hari ni hari apa dan hari ni contoh malam ni berapa hari bulan okey, then dia akan beritahu berapa hari bulan. Dan atau if dengan or. If or apa ya? If dengan kata dia tarikh dia macam ni ataupun or ataupun dia cakap macam ni. Jadi consequence ya adalah ni. Adalah display lah daripada dia ni. Okey, yang bawah ni pula consequence rule have multiple causes. Contohnya tadi if kita kata seminggu ada berapa hari? Seminggu ada berapa hari? Then consequence dia AI khabar kata seminggu ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. That's all. Okay, jom kita nak faham lagi. Ni untuk value. Kita habaq value kan. Value. Okay. Kita baca balik. The antecedent, a rule incorporate two parts of adjective linguistic object. And it's a value in our road crossing example. Linguistic object traffic light. The value the object is a value are linked by an operator. The operator identify the assign the value. The user symbolic value to a linguistic object. But expert system also use mathematical operator to find as object as numerical and assign to a numerical value. For example, if age of customer is
kurang daripada 18 and cash withdraw kena lebih kurang daripada 18 lebih pada 1000. Okey, if customer tu umur customer adalah kurang pada 18 dan dia nak withdraw cash lebih pada 1000, jadi dia kena ada tanda tangan parents. Macam tu dah. If and then. Ni lah. Dia ada dia punya condition dia pertama, condition kedua, consequence dia ada. Okey, jom kita tengok nombor 20. Similar to rule, attach the consequence, combine the object of value, connect by an orbital. The orbital assign the value on the linguistic object. Ni if the value is green light. Okay. Jom kita tengok ni pula. If this tax income adalah 16,000, tidak lebihi pada 16,000, maka medical levy ni dia akan ambil income ada 1.5% pada tax income itu. Dan dia ada juga rule can be represented recommended directivity strategy and heuristic. Ni kata Dakin kata dah. Untuk kalau kata sebabkan rule can be represented relation, recommendation, direction, strategies and heuristic. Ni relation lah. If ni adalah rule untuk relation. If the fuel tank is empty, maka car is dead lah. Ini relation, kira macam logic lah. Okay. Recommendation. Tengok recommendation ni recommended. Macam tu lah orang kata. Jika musim luruh dan masa tu awan jadi berawan dan masa tu forecast kata drizzle, then tu kata dia punya consequence dia. Then consequence dia, AI menasihatkan bahawa bawa Amira siap-siap. Sebab apa? Sebab lagi hujan. Sebab musim luruh. Okey. Jom kita tengok tentang directive. Menunjuk ni lah. Menunjuk arah lah. Okey, jom kita tengok. Tadi kata if the fuel tank is empty, the car is dead. Ya, betul. Okey. Jom kita tengok ni pula. Dah dia kata the car is dead. Bila dia kata kita direct kan, kita direction apa direction dah maksudnya? Memberi arahan lah, direct. Okey. Kita tengok if the car is dead. The car dah kereta dah mati. Dan lepas tu kita pada AI kata, kita kata fuel tank dalam car tu dah kosong. Jadi action dia apa? Action dia AI bawa kita pergi stesen minyak yang terdekat. Sebab tu kata the action is refuel the car. Macam tu lah. Untuk dari strategi pula. Kita tengok strategi pula. If the car is dead, the car is mati, action is dia suruh check dulu fuel tank. Kalau kata dah check fuel tank. Okay, settle. Dah step pertama complete. If step pertama complete, kita tengok pula ini. Adakah fuel tank tu penuh? Tapi bateri pula pergi check bateri pula macam mana. Kalau step 2 complete dan dia buat step 3, if step 2 dah complete, ada check 3. Macam ni lah contohnya. Contohnya macam kes corona. Okey. Saya bagi contoh senang untuk saji kes corona. Contoh, if dia ni demam, jadi kita kena check suhu dia apa? Public. Satu. Okey. Kata if dia ni tak demam, cuba check
dia ada simptom apa-apa tak? Ada simptom, kira jalan lah. Betul lah. Kalau tak ada simptom, ada lagi conditionnya yang lain. Macam tu untuk strategi. Sebab apa? Dia susun strategi. Strategi untuk lepas satu. Okey, untuk heuristik semula. Heuristik kita tengok if pill is liquid, and the speed is pH 6 and the speed is a vinegar, then the spin material is acetic acid. Ini kita nak kata macam satu sifat. Kira sifat-sifat lah. Sifat-sifat semua tu. Sifat-sifat pada acetic acid tu lah. Kata sifat-sifat ni dia macam contohnya kalau apa kata macam kita search lagu. Lagu. Kadang-kadang kita tak tahu tajuk lagu. Kita search kita dapat lagu tu. Sebab apa? Ada AI heuristik ni lah. Jenis heuristik ni lah. Yang menyebabkan contoh yang kita tak tahu lagu 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 apa dah aku lupa dah lagu apa saja. Contoh yang kita chorus dia kita ambil lagu terimalah lagu ini dari orang luar biasa. Kita berbual lagi dia akan AI akan dapat kata yang ni lagu Undermatch Kameling. Undermatch lagu Undermatch dan keluarlah benda tu. Okey. Jom kita sambung lagi. Untuk 2.3 iaitu adalah the main or the expert system team. Ini saya akan skip. Kita akan tengok dekat expert developer system team. Kita tengok sini. Kita tengok ini adalah expert system team. Expert system. Okey. Di sebelah expert system kita ada programmer. Lepas tu kita ada domain expert. Orang yang memang expert benda ni. Orang programmer just memprogramkan expert. Knowledge engineer. Ini adalah project manager. Ni end user lah. End user untuk kita. Ni the main player of the system development. Ni macam mana kita nak buat satu AI project. Untuk nak buat. Untuk ni inilah orang-orang terlibat. Ada orang yang expert. Kita ada orang yang knowledge engineer. Kita ada programmer. Bila diprogram semua, jadilah project manager yang banyak yang kita nak buat satu AI. Jadi end user akan merujuk pada expert system. Senangnya kurang kan. Tapi ingat kita tengok ni. Yang ni tak ada apa pun ya. Tengok Kalau kata domain system is a knowledge, a skill person capable of solving problem a specific area of domain. Domain. Dia ada orang yang paling skill lah. Okay, knowledge engineer is someone is capable design buildings and testing and expert. Dia ni adalah dia adalah orang yang tahu lah. Dia macam orang tengah lah pada orang domain expert dengan programmer lah. Senang cerita. Project manager, faham? Project manager is a leader lah. Minta maaf, silap. Dia ada leader of the project, expert system developer team, respond to keeping a project on tracking. And user, biasalah user. User adalah person who use expert system when it develop. Jom kita tengok structure rule based expert system dalam tahun 1970 by Newell and Simon from Carnegie Mellon University propose. Dia kata sini adalah production system. The foundation of model rule based expert system. Okay. The production model is based of idea that human solve problem. Ya betul. Expert system adalah daripada human yang solve problem tu. Dan dia adalah apply dia punya knowledge dia dalam dan dia express as product rules. To a given problem represented by problem specific is information. The production rule are stored in long-term memory and problem-specific information affect our short-term memory. The production
model is basic rule expert system in figure 22. This is figure 22. Kita tengok sini, kita tengok long term memory, short term memory. Production rule adalah fakta. Fakta start saja. Production adalah panjang sebabkan dia ada satu rule yang kita tetapkan dalam tu. Fact adalah daripada orang cakap lah. Reason dia akan gabung sekali dua-dua ni, dia akan buat satu konklusi, AI akan buat satu konklusi pada dia. Okey. Jadi kita tengok sini. Ni macam-macam lah. Kat sini kita tengok kat B, kita tengok inference engines sebabkan daripada knowledge base, if and then dengan database. Dia inference engine kat sini. Kita tengok ada if and then, lepas tu komputer akan check dekat database, tengok facts. Lepas tu komputer akan buat exploration facilities kit, ada user interface kit dengan user. Okey. Kita skip lagi. Ni macam biasa, serupa agak. Ni lebih detail. Foundation expert system. Okey, kita tengok ni Nero. Tapi saya nak pergi go to on apa yang saya minat, saya rasa ni. Okey, ini yang saya minat itu ada, can expert system make a mistake? Bagi saya expert system yes, boleh mistake. Sebab apa? Sebabkan dia kata ni, even a brilliant expert is only a human and those can make a mistake. Ya, betul. Sebabkan komputer memang tak buat mistake, tapi human boleh buat mistake. Sebab human memang tak lari pada mistake. Dari sini kita boleh nampak, this suggests that an expert system built to perform at a human expert level also should be allowed to make a mistake. Ya, betul. Macam saya terang tadi But we still trust expert, although we do recognize that their judgment are something wrong. Likewise, at least in the most cases, we can rely on the solution provided by expert system. But mistake are possibility and we should be aware of this. Betul? Walaupun human ni, orang expert ni membuat silap, tapi kita tetap kena percaya sebab apa? Dia expert dalam satu perkara itu. Tapi bila ada kesilapan di dalam benda tu, mestilah kita semua kena aware lah. Sebab apa? Tidak mahu berlaku, tidak just untuk orang panggil orang panggil adalah untuk menghindari pada accident, apa-apa accident lah. Yang kita boleh nampak yang expert system AI yang paling hebat yang duk improve dari semasa ke masa adalah AI kapal terbang. Ada sensor bermacam-macam, kan? Macam-macam sensor dah dalam kapal terbang. Sensor engine, sensor ni, kena on ni, kena fuel test, fuel pump, semua kena tengok. Seluruh kapal terbang kita kena check sensor satu-satu sebelum sebelum flight bermula. Sini kita boleh tengok perbezaan comparison tentang human expert system dengan conventional program. Kita ambil salah satunya. Okey, kita tengok ni. In a human brain, knowledge exists is a compiled form. Kita tengok itu ni. Untuk expert system dah provide a clear separation of knowledge from its processing. Ya, betul. Kalau kata macam human brain ni, satu ni, conventional program, do not separate knowledge from the control structure to process this knowledge. Kita tengok sini. Kalau kata human expert, dia boleh, kalau kata otak kita ni, dia boleh macam dia kata, knowledge exists in a compiled form. Okay, knowledge exists in compiled form ni maksudnya kita tak mengasingkan satu expert tu. Contohnya kalau kata okay, macam komputer, kita tahu untuk pasang komputer, tiba-tiba tak on. Lepas tu kita ada expert dalam electrical, tengok kita on punca-punca dia electrical rumah tak okey, kabel dia orang tak kurang, kabel management untuk rumah punya kurang, tak cukup watt. Macam itulah. Tapi kalau kata untuk expert system, kalau kata komputer rosak, satgi
Expositor kata, "Yang ni bukan, yang ni tak berkait dengan tu. Yang ni adalah komputer saja rosak." Macam tu. Tapi kalau kata conversational program ni, dia adalah do not separate knowledge from the control structure to process this knowledge. Okay. Sekarang ni kita akan tengok adalah forward chaining, background chaining, interference technique. In a rule expert system, the domain knowledge is represented by a set if and then product rules, and data is represented by a set of facts about the current situations. The interference engine compare each rule stored in the knowledge base, face content in database. Macam je if dengan then kak. Ni dia punya database. Kalau kata dia match, if A the rules is X, then B is Y, knowledge base dia. Okay. Kalau kata tak faham ni, kita tengok bawah. Tengok ni. Dia ada rule banyak. Contohnya. Contoh macam ni. Kalau kata dalam tiket flight, kalau ada sistem kapal terbang yang saya tengok lah. Misalnya, if pam minyak dalam kapal terbang nak masuk dalam enjin, dan minyak dalam tangki minyak kosong, then enjin tak boleh start. Macam tu dah. Dan seterusnya macam biasa agak serupa saja. Just ni dia ada rule. Dia kena ikut rule ni. Tengok ni dia kata apa. First rule 3 is fire to deduce the new fact X from. Tengok sini. Ni. A is true, X is true. Saya tak faham. Interval first fire the new facts X from give facts A. Give facts A. The rule 3 is execute facts Y. Fact Y is true. Definition non-facts B and E. B and E are already non-facts X. Betul. And finally rule 1 applies initial non-facts D and obtain facts Y to arrive the conclusion of Z. Ya, the conclusion of Z betul. Betul lah. Betul. Yang ni dia menerangkan semula lah. Macam mana yang saya menerang tadi. Okay, this is adalah interference change. Kita boleh tengok sini. Untuk back chaining. Lepas tu kita tengok forward chaining. Sebabkan saya cerang dia ada expert system saja. Ni forward chaining. For example, difficult above. Use forward chaining. Now consider a technical more detail. Let us first rewrite the rule. Ni lah. Y and D ada Z. Y and B and E ada Y. A dengan X. Macam tadi ni lah. Dan saya rasa itu sajalah untuk pada hari ini. Itu saja pada saya pada ini. Dan sekian, terima kasih.